dari kelas Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. Saya Siti Nur Shahanis Aktim binti Saidruddin dan Nuruddin Uzma binti Sabri akan membincangkan atau menyimpulkan soalan-soalan tugasan yang telah diberi oleh Ustaz Ahmad Fauzi bin Hassan, iaitu berkaitan penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu hadis, usul fiqh dan akidah. Seterusnya, perbezaan ilmu hadis, riwayah dan dirayah, dan yang terakhir, perkembangan ilmu hadis, riwayah dan dirayah di sahabat radhiyallahu anhu. Penggunaan istilah as-sunnah. Untuk mentarifkan maksud istilah as-sunnah ini, para ulama Islam mempunyai definisi yang berlainan yang dikaji mengikut bidang pengkhususan masing-masing. Contohnya seperti bidang ilmu hadis, usul fiqh, ilmu fiqh dan sudut pandangan ulama akidah, semuanya mempunyai pandangan yang berbeza tentang takrif sebenar as-sunnah. Penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu hadis. Ulama hadis berpendapat bahawa maksud sunnah adalah segala apa perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat-sifat fizikal serta akhlak peribadi baginda. Semua penyandaran ini diambil kira sebelum baginda dilantik oleh Allah untuk menjadi Rasul dan selepas pelantikan tersebut berlaku. Ianya meliputi semua perkara yang boleh disabitkan atau yang sebaliknya. Jika kita lihat dari sudut pandangan ulama usul fiqh ini, ulama-ulama dari bidang ini telah mendefinisikan al-sunnah sebagai segala apa perkara yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW selain daripada Al-Quran. Ini merangkumi semua perkara seperti perbuatan, perkataan, takrir ataupun persetujuan daripada baginda yang mana sesuai untuk dijadikan sebagai dalil untuk hukum-hukum syarak. Para ulama usul fiqh mengkaji hadis sebagai sumber hukum dan syariat mereka. Segala hukum dan syariat akan ditetapkan berdasarkan kata-kata, perbuatan, takrir yang berasal daripada baginda Rasulullah SAW. Manakala hadis yang tidak dikira sebagai sunnah dari sudut pandangan ulama usul fiqh tidak mengandungi 5 jenis hukum, iaitu hukum wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Oleh itu, berdasarkan pengertian ini, ulama usul fiqh tidak mengambil kira sifat yang sama ada tindakan fizik maupun perilaku akhlak dalam lingkungan petunjuk hukum. Yang seterusnya ialah penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu fiqh, iaitu para fuqaha ni dia menetapkan penggunaan as-sunnah kepada salah satu daripada jenis hukum taklifi, iaitu seperti wajib, sunat, haram, makruh dan harus ataupun mubah, kerana pembahagian mereka ini fokus kepada sisi perbuatan seseorang. Selain itu, menurut Al-Shawkani, beliau berkata bahawa as-sunnah ni dia menurut fiqh ialah sesuatu yang tidak menunjukkan wajib ataupun lawan kata daripada bid'ah. Kesimpulannya, penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu fiqh ialah suatu hukum syarak yang diketahui dengan dalil supaya dilakukan seperti perkataan mereka, dan perbuatan ini hukumnya sunnah, iaitu maksud dia yang tidak wajib dilakukan ataupun fardu. Bagi penggunaan istilah as-sunnah dalam akidah pula, menurut Ibn Rajab ialah memelihara perkara-perkara etikad daripada sebarang syubhat, khususnya dalam masalah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, qada dan qadar dan kelebihan para sahabat. Menurut Abu Al-Hasan Muhammad Ibnu Abdul Malik Al-Kharki pula, istilah as-sunnah ini dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, yang bersangkutan dengan nama-nama Allah, zat dan sifat-sifatnya. Yang kedua pula bersangkutan dengan ar-rasul, para sahabat dan mukjizatnya. Dan yang ketiga pula bersangkutan dengan golongan Islam yang awal dan yang terkemudian. Akhir sekali, secara menyeluruh, ahli hadis menyimpulkan perkara-perkara yang bersangkutan, yang bersangkut paut dengan akidah melalui penulisan-penulisan mereka dengan menamakan karya-karya tersebut sebagai as-sunnah, disebabkan akidah adalah perkara yang sangat penting dan tidak boleh dibawa main kerana bahaya yang besar bagi mereka yang menyalahgunakan. Bagi perbezaan ilmu hadis riwayah dan dirayah pula, hadis riwayah ini ilmu yang merangkumi perkataan, perbuatan, sifat rohani atau jasmani dan pengakuan Rasulullah SAW.
Bagi ilmu hadis dirayah pula ialah satu disiplin ilmu yang mendedahkan tentang hakikat periwayatan, dia merangkumi syarat-syarat, kategori dan status periwayatan. Dan juga ditakrifkan sebagai ilmu yang mengandungi gagasan kaedah untuk menganalisis keadaan sanad dan matan. Maka secara umumnya, hadis riwayah ialah merujuk kepada pengaplikasian kaedah tersebut, manakala hadis riwayah pula merujuk kepada pembinaan kaedah analisis hadis. Perkembangan ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Perkembangan ilmu hadis riwayah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW adalah kebanyakan para sahabat masih lagi tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan hadis secara formal. Terdapat penulisan hadis pada zaman ini, tetapi penulisan-penulisan tersebut tidaklah dikumpulkan secara khusus serta masih lagi tidak dibukukan. Bagi perkembangan ilmu hadis dirayah pula, hadis ini juga turut berkembang seiring dengan perkembangan hadis riwayah tadi. Tetapi pada sekitar 40 tahun selepas hijrah, timbulnya fitnah dalam kalangan umat Islam yang dipelopori oleh kumpulan Syiah dan As-Sabaiyah yang mencuba untuk memalsukan hadis Rasulullah SAW. Berlaku perselisihan pendapat antara golongan ini dengan ahli sunnah al-jamaah yang telah mendorong mereka untuk mencari hujah-hujah yang berdasarkan syarak untuk menyokong pendapat mereka tersebut, tetapi masih juga gagal. Disebabkan oleh kegagalan mereka itu, golongan ini telah bertindak untuk memalsukan hadis dengan lebih teruk lagi sehinggakan ulama hadis berusaha untuk membendung perkara tersebut daripada menjadi semakin parah. Usaha yang dijalankan oleh ulama hadis telah menyebabkan berlakunya pembukuan hadis yang menggunakan konsep kaedah serta istilah-istilah ilmu hadis. Antaranya adalah seperti hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu' dan hadis mursal. Antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan ulum hadis ialah Imam Al-Zuhri.